Baik, kita mula. Teori kinetik. Teori kinetik mengatakan, satu, semua bahan, whether is pepejal, cecair atau gas, dibuat daripada zarah-zarah diskrit. Ya. And the zarah-zarah diskrit ini ada 3 jenis, which we learn later in the bab atom, molekul dan ion. Baik. Penyataan kedua ialah zarah ini sentiasa bergerak. Ya. So, cecair dia bergerak dengan perlahan, gas dia bergerak dengan cepat, and dalam keadaan pepejal dia bergetar di satu tempat. And then penyataan ketiga mengatakan bila suhu naik, tenaga kinetik naik dan zarah ini bergerak dengan lebih cepat. Macam itu. Yep, ini ialah teori kinetik. Ini teori, geng, dalam sains teori yang paling penting. Okay, there is no teori lebih penting daripada teori ini. Okay, ini ialah, bahan asas semua sains. Jadi, teori kinetik. Semua benda mengandungi zarah, betul atau tidak? Betul. Bulatkan. Zarah sentiasa bergerak? Betul. Bila suhu naik, zarah bergerak dengan lebih perlahan? Batal. Resapan. Geng, bulatkan the word resapan. Ini penting. Resapan ialah bukti zarah bergerak. We cannot see this zarah. Tapi jika uji kaji dia begitu senang, you ambil air, you letak satu titis pewarna dekat bawah air, and then the warna sebar. Bermaksud mestilah warna itu dibuat daripada zarah dan kamu boleh lihat zarah sedang bergerak. Walaupun you cannot see the zarah, kamu tahu dia mesti bergerak dengan sendiri. And bukan saja itu, dia bergerak ke atas. Bermaksud ini tak berkait dengan gravity. Faham? You tak boleh letak titik dekat atas dan kata, tengok dia bergerak. Mungkin dia ditarik ke bawah kerana gravity. Ini dari bawah pergi ke atas. Okay? Best kan, Said? Best. Okay. Resapan. Zarah bergerak dari mana? Lebih tumpat, kurang tumpat? Lebih tumpat ke kurang tumpat? Bagus, bulatkan. Perubahan keadaan. Pepejal ke cecair dipanggil? Peleburan. Bagus. Cecair ke gas? Pendidihan. Cecair ke pepejal? Pembekuan. Pepejal ke gas? Pemejal wapan. Okey. And yang keluar dalam ujian selalu ialah pemejal wapan. Bulatkan dan tarik anak panah ke tepi. Kamu mesti tahu contoh dia. So, satu ialah ais kering. Kedua ialah iodin. Dan ketiga ialah obat Okey. So, itu ialah 3 contoh yang paling baik untuk pemejal wapan. Baik, let's go on. Yang mana contoh pemejal wapan? Karbon dioksida? Geng. Oh! You tahu tak apa ais kering? Tahu. Wah, apa ais kering? Apa? Ais kering ialah karbon dioksida pepejal. Ya. Oh, tahu. Karbon dioksida pepejal. Jadi jawapan pertama betul. Karbon dioksida. Iodin? Yes. Ais? No. Bagus. Next one. Kenapa suhu tidak mengubah bila peleburan? So ingat geng, kita ada graf macam ni kan? The graph lengkung pemanasan macam ni. Dia tanya kenapa suhu di sini ataupun di sini tidak berubah. Kerana semua haba diserap, diguna untuk mengatasi ikatan ataupun daya tarikan. Ya, so haba dibebas? Tidak. Haba serap untuk mengatasi ikatan. Jangan lupa tu. Also selalu keluar dalam ujian. Okay? Baik, next page.
Lukis bahagian di bawah, pepejal cecair gas. So, semua orang, when you have the graph, sini mula-mula is pepejal. Kawasan mendata pertama di sini ialah pepejal campur cecair. Bila dia naik balik, sini cecair. Di sini dia mula mendidih, kamu ada cecair dan gas. Dan akhir, gas. Macam tu. Okay? So, make sure kamu tahu semua tempat-tempat dia. Apakah perubahan dalam gambar raja itu? Gas ke? So, itu panggil apa? Kondensasi. Sangat bagus. Kondensasi. Baik, di bawah kita ada struktur atom. Baik, semua orang. Ambil 10 saat, 20 saat. Perhatikan gambar raja struktur atom. Kerana dekat tengah-tengah sini, you ada nukleus. Dalam nukleus ada Proton, neutron. proton. Proton charge Positif. positif. Dan dia ada neutron. Charge neutral. And then di sekeliling, lihat. Di sekeliling dia ada Orbit. dia ada petala, dan dalam petala ada apa? Elektron. Elektron charge negatif, and elektron boleh panggil, grab dan bergerak. Boleh bergerak. It's the only one yang boleh bergerak, ya. Okay, and then, hello. Dah. Semua dah label? Dah label dengan gambar raja? Sebenarnya, ya, there is no petala. Faham? Sebenarnya, kita ada nukleus, and then kita ada idea, konsep di mana elektron itu mungkin duduk. So, the first one, bentuk dia is like a bulat. Dari sanalah datang petala. Ya. Kedua, kita ada bentuk macam lapan. So, we have a kawasan macam ini, and a kawasan macam ini. A kawasan macam ini, and a kawasan macam ini. Dan itu bentuk untuk petala kedua. And then, untuk petala ketiga, ya, kita rasa that the electron duduk in a petala that go around like this. Like that. Faham? Then, kalau lebih jauh dari nukleus, kita rasa that the electron duduk in a petala that look like this. Only reason I telling you is because your students di Sekolah Menengah Seni Malaysia. This is actually the petala. It is not bulat-bulat yang kita lukis tu. Itu ialah ringkasan. Faham? Kamu faham seni. That's why I show you like this. Faham? That's why I said the atom is gila hebat. Faham? Semua benda dibuat daripada atom. Semua. Okay. Baik. Kita sambung kerana ada banyak bab. Alright. Apakah nombor nukleon? Bilangan proton dan neutron. Tulis sana bilangan P dan N. Okey, bilangan P dan N. Next one, apakah nombor proton? 4. Bilangan proton, tapi at the same time sama dengan bilangan elektron. Ya. And then lukis simbol. So bila kita lukis simbol untuk unsur, kita guna A di atas, ini ialah nukleon. Nuke sama dengan P campur N. Di bawah kita ada proton sama dengan elektron.
dan simbol dia duduk di tengah-tengah macam tu. Katakan nombor di atas ini ialah 33. Katakan nombor di bawah ini ialah 15. Jadi you tulis nuke sama dengan P campur N. 33 sama dengan 15 campur. And then kamu boleh mencari kamu punya neutron dengan senang. Which is 18. So itu dia punya rumusan yang ringkas. Nuke sama dengan P campur N. Okay? Dan jangan lupa P dan E mesti sama. Baik, soalan. Zarah subatomik yang mana paling kecil? Elektron ke proton? Elektron. Elektron ialah 2000 kali lebih kecil daripada proton. Okay? Baik. Next one. Zarah subatomik mana yang boleh bergerak? Elektron. Bagus. Zarah subatomik yang mana ada charge? Proton dan elektron. Dan, okay, saya tanya kamu. Kenapa neutron neutral? No, tak ada di sana. I just asking you lah. Kenapa neutron neutral? Sebab kalau Okay, slowly. Ada apa dalam... sama bilangan Lumo. Ada gamma. bilangan proton dengan elektron. Ultraman kamu. Okay, wait. Ada apa dalam neutron yang boleh menghasilkan keneutralan? Ada proton dan betul. Dalam neutron ada satu proton, satu elektron. Jadi sebab tu dia bersifat neutral. Faham? Jika unsur Z ada 10 proton dan 12 neutron, nukleon dia, tulis rumusan nuke sama dengan P plus N. Jadi 10 campur 12 bagus, 22. Next, semua orang, isotop. Isotop ada apa sama? Nombor proton sama, tetapi apa beza? Nombor neutron ataupun nukleon kamu. Macam itu. Okay? Jadi, if you're going to see, dalam ujian, dia lukis macam ini dua kotak. Okay? Kamu tolong saya. Di bawah sini, saya tulis nombor proton dia. Saya tulis 20. Kalau ini ialah isotop dia. Dekat bawah apa saya tulis? Kalau nombor proton sini 20, sini isotop dia nombor proton berapa? 20. Cakaplah. Sebab tu saya pukul. Okay. Atas is nombor nukleon. Ya, the nombor nukleon should be at least lebih kurang ganda 2. So, kalau saya tulis sini 45, sini saya tulis berapa? 50. Dia mesti lebih sedikit. 46 boleh, 47 boleh. Kerana neutron dia meningkat. Faham? Neutron dia meningkat. Tapi yang bawah ni mesti sama banyak. Dan elektron dia pun mesti sama. Baik, let's go. Isotop ada apa yang sama? Proton. Bagus. Bilangan proton dan elektron dalam atom adalah beza atau sama? Sama. Bagus. Soalan. Yang manalah adalah isotop? RS. Kenapa? Sebab proton yang sama. Sangat bagus. Tulis dalam kotak di tepi. R dan S. Ya. Jadual berkala dekat bawah. Okey, semua orang. Ya. Before I do the jadual berkala, sekali lagi lah, just to explain to you why saya kata bab ini adalah bab yang paling canggih. Okey. Dalam jadual berkala, pertama, 1. Unsur disusun mengikut nombor proton. Unsur pertama, hidrogen, nombor proton dia 1. Unsur kedua, helium, nombor proton dia 2. Helium. Nombor proton dia 2. Unsur ketiga, nombor proton dia 3. Unsur keempat, unsur kelima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, kalau dalam ujian dia tanya nombor proton sesuatu benda, just bilang lah.
1, 2, 3, 4, macam tu. Semua faham? Okey, itu satu. Wait, relax. Ya. Kedua, ingat, proton sama dengan elektron. Betul? Ini tak ada dalam buku kamu. No need to look in your book. I just want to tell you, benda ni begitu like, how? Gila. Lithium ini, dia ada 3 elektron. Kerana proton dia 3 kan? So, elektron dia disusun 2, 1. That means, dalam petala pertama, dia letak 2 elektron. Dalam petala kedua, dia letak 1. Faham tak? Baik, di bawah dia 11. Elektron dia disusun 2, 8, 1. Di bawah dia ialah 19. 2, 8, 8, 1. Semua benda dalam kumpulan 1 ada 1 elektron di luar. Kumpulan 2 ada berapa elektron di luar? 2. Kumpulan 13 ada berapa elektron di luar? Lihat 3. Kumpulan 14? 4. Kumpulan 15? 16? 6. 17? 18? 8. Gila kan? Gila. Like that. That is the way dia disusun. Bukan saja mengikut proton, tapi mengikut elektron juga. And dia telah direka cipta oleh seorang umur 17 tahun. Umur kamu? 17. Kamu dah reka cipta apa ni? Ha? Bagus. Okey. Baik. Sini semua logam. Sini semua logam. Sini separuh logam. Sini bukan logam. Jaga yang atas ni. This one dangerous. Kerana dia bukan logam tetapi dia duduk di sebelah logam. Setiap kumpulan sifat kimia sama. So, apa yang kamu harus tahu ialah pertama, susun mengikut proton. Dalam kumpulan sifat kimia sama. And then logam di sebelah kiri bukan logam di sebelah kanan. And then there is the satu jalur di tengah-tengah tu, itu kawasan separuh logam kamu. Ya, and then kena tahulah kumpulan 1 punya nama, logam alkali bumi, kumpulan 2, halogen 17 dan gas nadir akhir sekali. Baik, kita jawab ya. Yang mana logam? A dan B. Bagus. A dan B. Yang mana gas nadir? D. Bagus. Nama kumpulan 1? Logam alkali. Bagus. Nama kumpulan 17? Halogen. Bermaksud gas berwarna. Ya, dia semua ada warna. Nama kumpulan 18, bukan 8. 18 ialah nama kumpulan B. Unsur peralihan. Bagus. Unsur disusun mengikut nombor proton yang meningkat. Bagus. Unsur dalam kumpulan kerana sangat bagus. Baik, dan kita pergi ke jenis bahan. So, mula-mula right at the beginning, saya telah kata, mengikut teori kinetik, kita ada zarah-zarah, semua benda dibuat daripada zarah diskrit. Dan kita ada 3 jenis, atom, molekul dan ion. So, semua orang, kalau ada tempat, saya rasa ada tempat dekat tepi kan? Okey. Atom ialah logam. Dan juga gas nadir. Don't worry so much about the gas nadir. Yang penting ialah si logam ni. Bulatkan logam. Kerana kalau dia nak tahu mengenai atom, kamu automatic in your kepala flip ke logam. Jadi kamu tahu semua sifat dia. Takat lebuh, tinggi. Dia boleh konduksi. Konduksi elektrik, konduksi haba. Ya, dia mestilah
pepejal kerana they are all pada amnya logam. Jadi kalau saya kata atom, kamu kata Logam. Logam. atom? Logam. Hei, atom? Logam. Atom? Logam. Atom? 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 Like that. Kalau dia kata molecule, you kata Cacai. bukan logam. Bukan. Cuba sekali lagi, molecule. Bukan logam. Cecair pula. So, ini semua songsang. Dia takat lebur rendah. Dia tidak kondaksi. And pada amnya, dia adalah cecair, pepejal ataupun gas. Ion ialah macam saraf pengantaraan. Jadi, dia ada sifat pepejal dan logam dan bukan logam. Jadi you kena faham dia. Yang paling penting ialah dia punya kekondaksian. Jadi dia boleh kondaksi bila lebur, tapi tak boleh kondaksi bila dia pepejal. Jadi dia macam neuron pengantaraan. Kita cuba. Kita ada bahan X dan Y. Ya. Dia kata kekondaksian elektrik. X, pepejal boleh kondaksi, leburan boleh kondaksi. Siapa dia? Kekondaksian yang bagus. Atom. Bagus. Tulis di tepi atom. Jadi Y, bila pepejal dia tak boleh kondaksi, tetapi bila dalam keadaan leburan boleh. Ion. Bagus. Kalau saya tulis untuk molekul, pepejal? Pepejal. Tak boleh. Leburan? Tak boleh. Macam itu. Okey? It's macam bola sepak lah. Atom menang 2 game. Ion menang 1, kalah 1. Dan bukan logam, kalah 2-2. Okey. Jadi atom ialah X dan ion ialah Y. Namakan bahan ion. Bagus, adik. Now, bila you kata natrium klorida, tak habis dekat sana. So, dia natrium klorida. Faham? Nama pertama ialah dia punya logam. Nama belakang ialah dia punya bukan logam. Nama pertama mestilah ion cas positif. Selalu positif sebelum negatif. Jadi natrium ialah ion cas positif. Klorida ini mestilah ion cas bagus, negatif. Jadi itulah maksud kita bahan ion. Kerana dia ada cas positif, dia ada cas negatif. Okey? Baik. Jadi tulis satu nama, natrium klorida, dan huraikan dekat bawah, ya. Ini logam, ini bukan logam, ini ion cas positif, ini ion cas negatif. Okey. Baik, di bawah, yang mana logam? Yang mana logam? Besi. Besi, bulatkan. Bahan ion boleh mengkondaksi elektrik bila pepejal, boleh kondaksi bila leburan. Bagus. Bagus, bagus. And then, bahan tulen. Okay. I think, kalau saya tak silap, semasa tingkatan 2, kamu telah belajar dalam air tulen, takat lebur dia ialah kosong dan takat didih dia ialah 100 darjah Celsius. Tetapi jika dalam air itu ada benda asing, air campur benda asing, takat lebur dan didih dia diubah. Takat lebur dia turun. So dia menjadi negatif 2 atau negatif 3 macam tu. Takat didih dia naik. Dia menjadi 102, 103 dan sebagainya. Semua faham? Okey. Now, semua. Saya faham that kamu mungkin tak tahu kenapa kita mengajar kamu bahan tulen. It's like this. Bila kamu mengambil obat, kamu tidak mau obat yang mengandungi benda asing di dalamnya. Dia mesti ditulenkan.
Bila kamu beli makanan dan sebagainya, kamu tidak mau pencemaran di dalamnya. Sekali lagi, kamu nak benda yang tulen. Jadi, sebab itulah, there is a topic sini mengenai bahan tulen. Faham? Dan cara-cara kita menulen bahan di dalam makmal. Jelas? So, it's very important. Dia selalu keluar. Ya, kerana kepentingannya. Baik. Benda asing menyebabkan takat didih naik? Ya. Takat begu naik? No. Takat beku turun? Bagus. Bagaimana kita menghasilkan hablo? Penyejatan? Ya. Penapisan? Tak. Penyulingan? Boleh juga. Macam air laut. Bulatkan air laut, you tulis sana. Itu contoh penyulingan memberi kita hablo. Okey? Baik, di bawah. Penapisan diguna untuk mengasingkan bahan larut, bahan tak larut. Bahan tak larut. Air laut boleh ditulenkan dengan penyulingan penapisan. Sangat bagus. Bahan tulen mempunyai takat lebur, takat didih yang mengubah, takat lebur, takat didih tetap. Tetap. Tulen. Dia kata tulen. Kalau tulen, dia tetap. Kita hanya ada satu cara. No matter how canggih kita dalam sains, kita hanya ada satu cara untuk memastikan jika benda tulen. Kita mesti uji takat lebur, takat didih dia. Even until today. Okay. Belajar online je paling senang dan efektif. Jangan tunggu lagi dan daftar sekarang di ittv.com.my.